Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menerima sebuah video pendek di mana Ustaz Muhaizat ada menyebut tentang seorang pilot. Tidak disebut siapakah nama pilot tersebut. Cuma yang penting ialah apa yang dibicarakan oleh beliau tentang pilot itu. Ayuh sama-sama kita mendengarnya ya. Hukum tanya ustaz masalah agama. Memang kena tanya ustaz. Jangan tanya pilot. Jangan tanya pilot. Jangan tanya hotak mengaji. Haram hukumnya kita bertanya urusan agama kepada bukan ahli dia. Bukan kepada ustaz pun bukan sebarangnya ustaz. Kalau dia bukan ahli, haram dah. Orang tak mengaji berat lagi. Ulama kata haram kita mengaji ilmu usuluddin. Okey tuan-tuan dan puan, link ataupun pautan bagi video ini saya bagi di bahagian description. Ya, memang Ustaz Muhaizat tidak sebut siapakah nama pilot tersebut. Okey, cuma memandangkan saya sendiri dalam saluran YouTube saya ada menjawab beberapa soalan agama yang dikemukakan kepada saya. Mungkin Ustaz Muhaizat sedang merujuk kepada saya. Dalam hal ini, saya tidak akan membela diri saya sama ada patut ataupun tidak, layak ataupun tidak untuk menjawab soalan-soalan agama. Sebaliknya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang menilainya. Seperti yang saya katakan, dalam saluran YouTube saya memang ada video-video di mana saya menjawab soalan agama. Video-video tersebut tajuknya dimulakan dengan Q&A. Jangan bimbang, tak susah nak cari. Saya telah pun dari dulu menghimpunnya dalam satu senarai, dalam satu playlist. Link playlist tersebut saya bagi dalam kotak description. Alhamdulillah, sehingga hari ini ada 25 buah video. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton mana-mana video dan sila semak, sila analisa dan lihat sendiri apakah patut atau tidak saya menjawab soalan agama melalui saluran YouTube saya ini. Baik, apabila menonton video Ustaz Muhaizat itu, beliau menerangkan tentang ciri-ciri seorang ustaz yang patut kita tujukan soalan kepadanya. Cuma apabila saya menonton video tersebut dan menganalisa ciri-ciri itu, saya terfikir, Ustaz Muhaizat ni sedang berbicara tentang dirinya ke? Di mana dirinya tu bukanlah orang yang patut ditanyakan soalan agama. Cuma mungkin saya yang salah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz Muhaizat ni dia memang terkenal. Cuma terkenalnya bukan sebab ni, tetapi sebab yang lain. Okey, saya sendiri ada mengulas, mengkritik beberapa kenyataan Ustaz Muhaizat. Bukan saya saja, ustaz-ustaz yang lain juga ada mengkritiknya. Saya sendiri ada mengkritik dan setakat ini ada 8 buah video. Semuanya juga saya telah himpun dalam satu senarai ataupun satu playlist. Sila tonton dan sila semak kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat ya. Jadi itulah bila Ustaz Muhaizat menerangkan ciri-ciri orang yang patut kita tanyakan soalan agama kepadanya. Saya terfikir, he is telling others not to ask him, or he is telling others he is not qualified to be asked any questions ya. Okay, mungkin penilaian saya yang salah. Jadi tuan-tuan dan puan sila rujuk dan analisa sendiri. Baik, di sini mungkin di kalangan para penonton saluran YouTube saya yang bertanya, boleh ya nak tanya soalan kepada Kapten Hafiz? Okey, jika anda percaya untuk tanya soalan kepada saya, boleh hubungi saya melalui nombor telefon 019-384-8467. Okey, dah cukup slow dah tu. Siapa yang tak dapat tangkap, tak payah. Cuma sebelum nak tanya soalan, ada beberapa syarat. Banyak juga syarat ni. Syarat yang terakhir, yang paling best. Okey, kena dengar daripada syarat pertama. Syarat pertama, tanya soalan melalui WhatsApp sahaja. Jangan telefon saya. Saya tak jawab telefon ya. Sebab banyak sangat scammer sekarang ni yang menelpon. Dan kemudiannya kerjaya saya ni pun ialah menyebabkan saya ni memang bukan dalam kemudahan untuk menjawab telefon. Jadi telefon saya pun kebetulan memang silent sentiasa. Jangan telefon saya. Nah, sebaliknya sila WhatsApp. Boleh WhatsApp tanya saya dengan teks atau tanya saya dengan audio. Saya lazimnya jawab melalui audio. Itu yang pertama. Ataupun dua lah. Yang pertama jangan telefon. Nombor dua guna WhatsApp sahaja. Ketiga, bila bertanya, minta bagi tahu nama. Saya bukan nak nama penuh, bukan nak nombor IC, bukan nak alamat penuh. Cuma ringkas saja, saya Ahmad dari Ipoh sebagai contoh. Kerana
Jika nama itu saya tidak save dalam phone, WhatsApp dia punya security feature ialah kalau anda letak gambar, gambar tak keluar. Anda letak video, video tak keluar. Anda letak link, pautan, link tu saya klik pun tak boleh. Okay? Saya kena save dulu nombor tu. Maknanya orang tu saya kenali, baru saya boleh rujuk semua-semua tu. Saya tak pasti itu fungsi WhatsApp atau fungsi keselamatan dalam phone. Jadi sebab itu saya minta bagi nama terlebih dahulu. Tak payah nama penuh apa pun, nama ringkas untuk saya save ya. Okey, kemudiannya syarat seterusnya bila menaip. Minta taip penuh. Saya ni generasi yang pasti bukan generasi muda. Bila tulis teks ringkas-ringkas saya tak faham. Ataupun saya mungkin faham tetapi boleh jadi salah faham. Cumanya jika anda malas untuk menaip soalan, apakah anda menyangka orang yang anda tanya tu akan rajin nak menjawab? Kalau if you are lazy to ask, others will be lazy to answer you. Jadi type secara penuh supaya mudah saya memahaminya. Okey. Syarat seterusnya, banyak ni. Syarat seterusnya, tanya soalan agama saja. Jangan tanya bagasi saya yang dulu hilang tu dah jumpa ke belum? Ni tiket diskaun ada ke tidak? Kenapa Malaysia Airlines tak fly ke Brazil? Jangan tanya soalan-soalan tu. Okey? Jangan salah gunakan nombor saya untuk soalan-soalan lain. Sebaliknya tanyalah soalan berkaitan dengan agama. Okey, syarat seterusnya. Banyak ni. Syarat seterusnya, jangan harap saya akan menjawab anda serta-merta. Okey, sebab kerja saya bukan menjawab phone. Dan saya sendiri ada disiplin tertentu menggunakan phone di mana saya tidak melekat dengan phone selalu. Okey, sebagai orang saya tahu asyik dengan phone aja. Dapat WhatsApp terus balas. Saya bukan jenis begitu. Saya ada disiplin tersendiri menggunakan phone. Okey, jadi jika anda bertanya, jangan harap jawapan serta-merta. Sebelum ni ada orang tanya, saya jawab lambat. Dia siap marah. Dia ingat saya ni apa? Girlfriend dia ke? Okey. Baik, jadi jangan harap jawapan serta-merta. Jangan harap balasan serta-merta meskipun soalan anda telah bertukar menjadi blue tick. Sebab jumlah soalan yang banyak, jumlah WhatsApp yang masuk dalam phone saya ni sangatlah banyak. Sekarang ni pun tengah masuk, tapi silent kan, saya biar je lah. Okey, baik. Kemudiannya, bila saya jawab soalan, jangan terkejut. Jangan terkejut jika saya kata saya tak tahu. Lah, aku tunggu dia ni jawab 5 hari baru nak jawab. Tengok-tengok dia jawab tak tahu. Sebab kalau saya tak tahu, saya jawab tak tahu. Saya tak akan pusing-pusing, saya tak akan goreng-goreng. Saya seorang yang saya perlu bersikap jujur dan amanah. Tak tahu cakap tak tahu. Kalau Imam Malik sendiri, orang datang dari jauh, tanya soalan, beliau hanya jawab beberapa. Banyak yang lain beliau kata tak tahu. Apatah lagi saya ini ya. Dan kalau anda sendiri jumpa ada orang ditanya 10 soalan, dia jawab 10. Ditanya 20 soalan, dia jawab 20. Something wrong somewhere. Tak semestinya semua betul, tetapi sebahagiannya itu dia goreng supaya nampak hebat. Semua soalan boleh jawab. Okey? Itu pertama, jangan terkejut kalau saya jawab tak tahu. Jangan terkejut juga kalau saya jawab sila kaji sendiri. Lah, aku tunggu seminggu, dia jawab. Akhirnya dia jawab sila kaji sendiri. Kenapa saya jawab sedemikian? Okey, meskipun saya ingin membantu orang yang bertanya, dan meskipun bertanya itu adalah satu ciri yang bagus, saya nak elak orang daripada budaya malas. Sebab sebahagian orang dia malas mengkaji. Okey, bila dia malas, apa-apa soalan dia tanya terus. Padahal jawapannya tu semudah. Dia kaji setengah jam boleh jawab. Okey, tapi dia tak nak budaya mengkaji, dia tak nak ada budaya tersebut. Dia ni jenis malas ataupun orang putih sebut spoon fed. Nak kena suap saja. Jadi, kadang-kadang soalan tu jika saya lihat soalan yang mudah, jawapannya mudah dicari, saya tak akan jawab. Sebaliknya saya kata sila kaji sendiri. Bukan saya tapi saya nak melatih anda ada budaya mengkaji. Kalau saya sendiri mengkaji, kenapa anda tak boleh mengkaji? Saya pun bukanlah ketip jari terus dapat jawapan. Saya sendiri mengkaji. So, tuan-tuan dan puan-puan, sila kaji, jangan malas. Okay. Tadi kata boleh tanya soalan kan? Boleh tanya soalan. Tetapi sebelum anda nak tanya, cuba anda melatih diri anda untuk mengkaji. Kita nak umat Islam ni, kita nak memandaikan umat Islam. Betul atau tidak? Kita nak membijaksanakan umat Islam. Antaranya lah melatih budaya mengkaji. Kalau soalan tu betul-betul susah, ataupun saya lihat memang susah cari jawapannya, dan saya pula tahu, maka saya akan menjawabnya. Okey, syarat yang terakhir. Ni paling best, syarat terakhir. Kalau dirasakan banyak sangat syarat saya ni, banyak songeh, banyak cerewet, tak apa, tak payah tanya soalan. Saya bukan
memestikan anda tanya soalan. Kalau anda nak bertanya, itulah syarat-syaratnya. Tak semestinya tanya. Jadi kalau rasa, banyak kerenah dia ni apa? Ingat hebat sangat ke? Okey, tak payah tanya pun tak apa. Anda boleh bertanya kepada sesiapa lain yang anda yakini jawapannya itu ya. Dipersilakan. Baik. Jadi ini sedikit perkongsian saya. Jangan lupa tonton video-video di link yang saya bagi di bahagian description. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.